Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji-pujian dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, kurniaan, peluang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Selawat dan salam buat junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beroleh syafaat, beroleh kebaikan dan sentiasa berada di bawah perlindungan. Marilah sama-sama kita melihat kepada hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala di dalam kitab Sunan dan kitab Jami' beliau, dan pada hari ini kita telah tiba pada muka surat yang ke-308, masih lagi berkaitan tentang hadis-hadis berkenaan tentang solat Jumaat. Dan pada bab yang kelima daripada tajuk Jumaat, Imam Tirmizi membawakan tajuk babun fil wudu'i yaumal jum'ah. Bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan tentang wuduk pada hari Jumaat. Lalu pada hadis-hadis yang sebelum ini, pada bab yang sebelum ini, Imam Tirmizi membawakan tajuk berkenaan tentang mandi pada hari Jumaat. Maka mungkin ada orang yang menyangka pada waktu itu mandi adalah wajib. Namun bab yang dibawa daripada bab yang kelima ini nak menerangkan bahawa mandi tidaklah wajib, afdalnya mandi. Tetapi kalaulah tidak dapat mandi pada hari Jumaat, sekadar berwuduk, maka pada waktu itu mencukupi. Sebab itu lihat kepada Arafah baris yang pertama berkenaan tentang babun fil wuduk. Hadisul bab, hadis-hadis yang ada dalam tajuk ini, kata para ulama, hujjatun lil jumhur, adalah hujjah untuk jumhur ulama yang mengatakan mandi tidak wajib, wuduk pada waktu itu memadai dan mencukupi. Jom kita lihat riwayat yang ke-506. Kata Imam Tirmizi, wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Musa Muhammad ibn al-Musanna qala hadatsana Sa'id ibn Sufyan al-Jahdari qala hadatsana Syu'bah an Qatadah anil Hasan. Anil Hasan, di sini perawi yang bernama Al-Hasanul Basri ada tiga pendapat. Adakah Al-Hasanul Basri ada sempat mengambil hadis daripada Samurah bin Jundub sahabat Nabi ataupun tidak? Anil Hasani an Samurata bin Jundub radhiyallahu taala anhum. Sebab itu lihat kepada Arafah tadi. Lihat kepada Arafah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walakin fi sima'il Hasan an Samurah thalatha aqwal. Jumpa tak? Gariskan. Maka berkenaan tentang adakah Al-Hasanul Basri rahimahullah ada benar-benar bertemu, mengambil riwayat daripada sahabat Nabi Samurah bin Jundub, maka ada tiga pandangan para ulama hadis. Yang pertama, lam yasma' syai'a, bahawa tidak berlaku sima' antara Hasan daripada Samurah bin Jundub. Yang kedua, berlaku sami'a kathiru syai'in, beliau pernah mengambil riwayat berlaku sima' di antara Hasan dan juga Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga, berlaku sima' namun hanya sima' hadis berkenaan tentang akikah dan tidak hadis yang selain daripada itu. Maka daripada sini timbul persoalan, adakah hadis ini mursal ataupun hadis ini marfu'? Maka itu pandangan para ulama, ada tiga akwal berkenaan tentang perkara ini. Namun kita lihat nanti Imam Tirmizi menyebut hadis ini adalah hasan, seolah-olah di sisi Imam Tirmizi bahawa berlaku ni sima'
di antara Hasanul Basri dan Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhum. Daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa, barang siapa berwuduk yaumal jumu'ah, pada hari Jumaat, fabiha wa na'imat, maka itu adalah baik. Itu adalah baik, mencukupi. Maka apakah maksud ungkapan orang Arab fabiha wa na'imat? Fa maka, bi dengan, ha dengannya, wa na'imat dan baik. Maka lihat kepada Sahara, orang Arab bila sebut fabiha, ai fabi akhdhil khaslatil hasanah, maka dengan melakukan perkara yang baik tersebut. Wa na'imat ai hasunat tilkal khaslah, dan baiklah perkara tersebut. Makanya maksud daripada fabiha wa na'imat, kata para ulama, maksudnya adalah perkara itu adalah baik, adalah mencukupi. Bererti daripada perkataan ini, mandi tidaklah wajib ketika mana untuk hari Jumaat. Tak wajib mandi. Kalaulah seseorang itu tidak mandi dan dia berwuduk, maka pada waktu itu mencukupi. Fabiha wa na'imat, dan itu adalah perbuatan yang baik dan mencukupi. Namun sabda Nabi, wa man ightasala, dan barang siapa yang mandi, fal ghuslu afdal, maka mandi adalah baik. Maka mandi adalah lebih afdal, dan pada waktu itu lebih baik. Jom kita lihat apa seterusnya. Kata Imam Tirmizi, wa fil babi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada sahabat yang lain dengan riwayat yang lebih kurang sama, daripada Abu Hurairah, Anas, Aisyah radhiyallahu anhum. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Samurah adalah hadis yang hasan. Wa qad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan sebahagian daripada anak murid Qatadah hadis ini daripada Qatadah, daripada Hasan, daripada Samurah. Maka anak-anak murid Qatadah yang lain menyebut hadis ini marfu'. Namun warawahu ba'duhum, sebahagian anak murid Qatadah yang lain meriwayatkan daripada Qatadah, daripada Hasan, terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Maka daripada sini kita nampak yang menjadi pada waktu itu perbezaan adalah Qatadah, anak-anak murid Qatadah. Maka ada anak murid Qatadah yang menyebutkan hadis ini secara marfu' sampai kepada Nabi, dan ada yang menyebutkan pada waktu itu secara mursal daripada Hasanul Basri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Imam Tirmizi, wal amalu ala hadza, dan beramal pada hadis yang baru kita baca tadi, ada sisi ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan orang-orang selepas daripada mereka. Ikhtaru, mereka memilih al-ghusla yaumal jum'ah, untuk mandi pada hari Jumaat adalah afdal. Mandi pada hari Jumaat adalah afdal. Ahlan, terima kasih terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Maka mandi pada hari Jumaat itu yang afdal. Wara'au, dan mereka juga berpandangan, ay yujziya, bahawa mencukupi, al-wudu'u, sekadar berwuduk, minal ghasli, tanpa mandi pada hari Jumaat. Lalu afdalnya mandi, tapi kalaulah seseorang itu tak dapat mandi, hanya wuduk, maka itu pun mencukupi untuk solat Jumaatnya. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, dan di antara dalil yang menunjukkan bahawa sesungguhnya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi pada hari Jumaat, annahu alal ikhtiyar, ianya menunjukkan kepada pilihan, bukannya atas kewajipan, adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang kita baru baca, iaitu hadis yang ke 405. Maka kata Imam Syafi'i, maka pada hadis tersebut Umar bin Khattab telah berkata kepada Uthman, wal wudu'u aidan, adakah engkau sekadar berwuduk wahai Uthman? Wa qad alimta, dan kamu sesungguhnya telah mengetahui wahai Uthman, kata Umar bin Khattab, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk mandi pada hari Jumaat. Falau, maka kata Imam Syafi'i, falau alima, maka kalaulah Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan kedua-duanya mengetahui anna amrahu, bahawa perintah Nabi untuk mandi adalah di atas dasar kewajipan, bukan atas dasar pilihan, lam yatruk Umar Uthmana, nescaya Umar bin Khattab takkan membiarkan Uthman bin Affan masuk ke masjid hatta yaruddah, bahkan Umar bin Khattab akan menyuruh Uthman bin Affan balik, wa yaqulu lahu, dan berkata kepada Uthman bin Affan, irji, pergi balik, faghtasil, dan mandilah kamu, kalaulah wajib. Tapi bila Umar bin Khattab pada waktu itu tidak menyuruh balik,
menunjukkan bahawa mandi pada hari Jumaat tidaklah wajib, cuma itu adalah lebih baik dan lebih afdal. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, walama khafiyah, dan tidaklah pada waktu itu menjadi tersembunyi kepada Uthman bin Affan perkara tersebut, kalaulah benda itu wajib. Sebab Uthman bin Affan pun tak mandi pada hari Jumaat pada peristiwa tersebut. Walakin, dan akan tetapi, dalla fi hadzal hadis, dalam hadis ini menunjukkan bahawa mandi pada hari Jumaat maka padanya adalah kelebihan yang besar, namun tidak ada kewajipan yang wajib dilakukan seperti itu oleh mana-mana manusia. Maksudnya walaupun Nabi suruh mandi, tapi perintah tersebut bukanlah sebagai kewajipan, tetapi sekadar nak menunjukkan pahala yang besar dan ganjaran. Riwayat 507, kata Imam Tirmizi, wa bihi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa, barang siapa yang berwuduk. Maka dalam hadis ini jelas menyebut tentang wuduk mencukupi. Sekurang-kurang untuk sah Jumaat adalah mesti kena ada wuduk. Man tawaddaa, barang siapa yang berwuduk, fa ahsanal wuduk, dan dia berwuduk dengan sebaik-baiknya, thumma atal jumu'ah, dan dia datang untuk menunaikan Jumaat, fanada, maka dia duduk hampir dengan imam, wastama'a, mendengar teliti khutbah, wa ansata, dan diam, ghufira lahu, maka diampunkan untuknya apa yang ada di antara Jumaat tersebut, wa bainal jumu'ah, dan di antara Jumaat minggu depan, wa ziyadatu thalathati ayyam, dan penambahan 3 hari. Bererti bila seseorang itu berwuduk dengan sebaik-baiknya, dengar dengan sebaik-baiknya khutbah dan diam, maka menjadi sebab pengampunan dosanya selama 10 hari, sabda Nabi. Wa man massal asa, dan barang siapa yang bermain-main dengan anak batu, faqad lagha, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan yang lagha, perbuatan yang sia-sia. Bermain dengan anak batu, lihat kepada Sahara, maka sawahu lisujudi ghaira marrah, kerana zaman dulu dekat tempat sujud ianya diperbuat daripada tanah dan ada banyak batu-batu. Maka pada waktu itu kalaulah dialihkan batu kerana nak sujud sekali, maka tak ada masalah. Tapi kalaulah bermain dengan anak batu, maka itu adalah perbuatan lara, perbuatan sia-sia. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-6 berkenaan tentang Jumaat. Kata Imam Tirmizi, babu ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan at-tabkir, bersegera ilal Jum'ah, menuju ke solat Jumaat. Afdalnya untuk solat Jumaat adalah pergi awal. Terlalu banyak kelebihan dan terlalu besar pahala ganjaran untuk orang yang pergi awal ke masjid pada hari Jumaat. Sewaktu saya tugas kat Masjid Al-Ikhlas dulu, kadang-kala jam 11.30 dah ada orang datang. Masya Allah. Kalau kita pergi umrah, kadang-kala daripada subuh dah ada orang duduk dan tak keluar untuk solat Jumaat. Daripada subuh. Kalau kita pergi dekat Mekah, jam 9 pagi tu dah penuh dah dalam Masjidil Haram. Orang pergi awal. Maka ada banyak kelebihan orang yang pergi awal untuk solat Jumaat. Maka Imam Tirmizi bawakan riwayat-riwayat berkenaan tentang kelebihan pergi awal. Riwayat 508. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'nun qala hadatsana Malik an Sumayyin an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ah", barang siapa yang mandi pada hari Jumaat, ghuslal janabah, seperti dia mandi wajib. Bukanlah pada waktu itu dia mesti mandi wajib, seperti mandi wajib. Apakah maksud seperti mandi wajib? Iaitu dia mandi dengan sebaik-baiknya. Dia mandi pada waktu itu dengan seelok-eloknya. Pada waktu itu dia mandi sampaikan air pada seluruh tubuh badan, seperti mana mandi wajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Thumma raha, kemudian dia pergi ke masjid. Maka kalaulah dia pergi awal, faka'annama qarraba badanah, seolah-olah dia mendapat pahala pada waktu itu melakukan korban seekor unta. Kalau pergi awal, dapat pahala seolah-olah buat korban seekor unta. Wa man raha, dan barang siapa yang pergi ke masjid
pada waktu yang kedua, maka seolah-olah dia telah melakukan korban seekor bakarah, seekor lembu. Wa man raha, barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabsha, maka seolah-olah dia telah melakukan penyembelihan ataupun korban seekor kambing yang bertanduk. Aqran maksudnya bertanduk. Wa man raha, dan barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan, maka seolah-olah orang yang telah melakukan korban ataupun menyembelih seekor ayam. Wa man raha, dan barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang kelima, faka'annama qarraba baydah, maka seolah-olah orang yang telah bersedekah ataupun pada waktu itu menginfak baydah, sebiji telur. Maksudnya makin sedikit pahala, lagi lambat makin sedikit, lagi lambat makin sedikit, lagi lambat makin sedikit. Sehingga kan sabda Nabi, fa idza kharajal imam, bila imam telah keluar untuk berkhutbah, hadaratil malaikah, maka malaikat pun hampir dan menghampiri kepada imam, yastami'una dzikra, malaikat pun nak mendengar khutbah, maka pada waktu itu dah tak dapat pahala, walaupun tetap kena solat. Tapi kalaulah pada waktu itu ketika mana imam dah keluar untuk khutbah, maka malaikat dah tutup dah buku catatan amalan, maka pada waktu itu dia dah tak dapat dah pahala untuk datang awal ke masjid, dan pada waktu itu dia dah terlepas pahala yang besar, pahala yang banyak. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat yang lebih kurang sama daripada Abdullah bin Amr dan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ketujuh berkenaan tentang Jumaat, bab ma jaa fi tarkil jum'ah min ghairi uzrin, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan meninggalkan solat Jumaat tanpa sebarang keuzuran. Ada ancaman yang besar, peringatan yang besar daripada Allah kalaulah pada waktu itu meninggalkan Jumaat tanpa sebarang keuzuran. Riwayat yang ke-509, wa bi ilaihi qala hadatsana Ali bin Khashram qala hadatsana Isa bin Yunus an Muhammad bin Amr an Abidah bin Sufyan an Abil Ja'di yani ad-Damri wa kana lahu suhbah fi ma za'ama Muhammad bin Amr qala, maka daripada Abul Ja'ad ataupun dikenali sebagai Ad-Damri, yang mana beliau merupakan sahabat Nabi SAW seperti yang dikatakan oleh Muhammad bin Amr. Maka berkatalah Abul Ja'ad, Nabi SAW telah bersabda, man tarakal jum'ah, barang siapa yang meninggalkan solat fardu Jumaat, thalatha marrat, sebanyak 3 kali, tahawunan, pada waktu itu dengan sebab malas ataupun tanpa sebab. Sebab itu lihat kepada tahawunan, baris yang kedua daripada bawah untuk sahara. Tahawunan. Apakah maksud tahawunan? Maksudnya adalah at-takasul, bermalas-malasan, wa adamil jid, dan tidak ada kesungguhan. Maka dia tinggalkan Jumaat tak ada sebab, hanya kerana malas. Kemudian lihat kepada qawata, tahawunan, baris yang ketiga, at-tarku min ghairi uzrin, dia tinggalkan Jumaat tanpa sebarang sebab yang diterima syarak, tanpa sebarang keuzuran. Maka sabda Nabi SAW, taba'allahu, maka Allah akan patri ala qalbihi, atas hati dia. Allah tutup hati dia. Maka apakah maksud Allah tutup hatinya? Lihat kepada sahara, baris yang terakhir, Allah tutup hatinya, maka tidak ada lagi peringatan boleh meninggalkan kesan pada hati dia. Dia pada waktu itu hatinya menjadi hati yang gelap, tertutup. Orang bagi nasihat, dia takkan terkesan. Orang bagi teguran, dia takkan terima. Sebab hatinya pada waktu itu dah dipateri dan ditutup. Ada juga mengatakan maksud daripada taba Allah, Allah tutup, wakila katabahu munafika, maka dia dah tergolong di kalangan orang munafik. Apabila tinggal 3 Jumaat pada waktu itu tanpa sebarang alasan, tanpa sebarang sebab. Maka ini adalah amaran daripada Nabi SAW agar tidak ditinggalkan solat fardu Jumaat tanpa sebarang sebab. Tanda ke? Jumpa ke tadi?
Kata Imam Tirmizi, di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Ja'ad radhiyallahu anhu adalah hadis yang hasan. Berkata Imam Tirmizi, wa sa'altu Muhammadan, dan aku pernah bertanya kepada Imam Bukhari tentang nama sebenar Abu Ja'ad ad-Damri, falam ya'rif ismah, maka Imam Bukhari tak tahu. Namun kata para ulama, berdasarkan kajian Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, lihat kepada Sahara, ada yang mengatakan namanya Junadah, ada yang mengatakan nama dia Ammar, wakila Adra', dan ada yang mengatakan Adra'. Berdasarkan kajian Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, maka ada 3 pandangan tentang namanya, Junadah, Ammar dan juga Adra' radhiyallahu ta'ala anhum. Waqala, berkata Imam Bukhari, la a'rifu lahu, aku tidak mengetahui untuk sahabat yang bernama Abu Ja'ad ini daripada Nabi SAW sebarang hadis kecuali hadis ini sahaja. Tapi sebenarnya Abu Ja'ad ni, walaupun kita tak pernah dengar nama dia, dia ada 2 hadis. Satu dalam Tirmizi, dan yang kedua lihat Qawata baris yang ketiga daripada bawah, ada hadis yang kedua, hadis riwayat Tabrani. Hadis riwayat Tabrani, maka pada waktu itu hadis berkenaan tentang sabda Nabi, la tushaddur rihal illa ilal masjidil haram wa masjidi hadza wal masjidil aqsa. Jangan pada waktu itu memulakan perjalanan kecuali ke arah 3 masjid. Maka dalam riwayat Tabrani, maka Imam Tabrani nukilkan hadis tersebut daripada Abu Ja'ad radhiyallahu anhu. Maka mengikut pengetahuan, ada 2 saja hadis Abu Ja'ad yang sampai kepada kita. Berkata Imam Tirmizi, wala na'rifu, dan kami tidak mengetahui hadis ini kecuali daripada hadis Muhammad bin Ammar rahimahullah. Bab yang ke-8 berkenaan tentang solat Jumaat, Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu ma ja'a, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang, min kam yu'ta ilal Jum'ah, berkenaan daripada jarak berapa jauh yu'ta seseorang itu perlu datang ilal Jum'ah untuk menunaikan Jumaat. Daripada jarak berapa jauh? Daripada jarak berapa jauh dia perlu datang. Maka dibawakan hadis-hadis dan penerangan oleh para imam daripada hadis tersebut. Riwayat yang ke-510. Riwayat yang ke-510. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abd bin Humaid wa Muhammad bin Madduwai qala hadatsana al-Fadl bin Dukain qala hadatsana Israil an Thuwair an rajulin min ahli Quba an abihi wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diketahui nama. Namun tidak mengetahui nama sahabat tidak ada masalah, kerana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah adil dan thiqah. As-sahabatu kulluhum udul, kata para ulama. Maka daripada salah seorang sahabat Nabi yang tidak diketahui namanya, beliau telah berkata, Nabi SAW telah memerintah kami an nashhada, untuk kami hadir solat Jumaat min Quba, daripada arah Quba. Quba lebih kurang 4 ke 5 kilometer. Maka kalaulah kena datang 4-5 kilometer, maka dalam hadis ini menunjukkan perlu untuk datang solat Jumaat. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis ini kami tidak mengetahui sanadnya kecuali daripada sanad ini. Wala yasihu, dan tidak ada yang sahih dalam tajuk ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu pun. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, al-Jumu'ah, Jumaat itu wajib, ala man awahu lailu, ke atas orang yang boleh balik pada waktu malam, ila ahli, pada keluarganya. Apakah maksud tersebut? Lihat kepada Sahara baris yang kedua, ai wajibatun, bahawa wajib Jumaat ke atas orang, man kana baina watnihi, di antara rumahnya dan di antara tempat solat Jumaat, kada, yang mana kalaulah dia pergi untuk solat Jumaat, bila dia balik setelah selesai solat Jumaat, dia boleh sampai ke rumahnya sebelum malam. Jumpa tak baris yang kedua? Gariskan. Maka selagi mana seseorang itu kalaulah bila dia pergi solat Jumaat dan bila habis sahaja solat Jumaat dia balik, dia boleh sampai ke rumahnya sebelum malam, maka hadis ini menjadi dalil orang tersebut wajib solat Jumaat. Wajib solat Jumaat. Dan pada waktu itu tidak ada ketetapan daripada sudut berapa kilometer. Namun kata Imam Tirmizi,
Wa hadza hadithun isnaduhu dhaif, dan hadis ini sanadnya adalah dhaif. Sesungguhnya hadis ini diriwayatkan daripada hadis Mu'arik bin Abbad daripada Abdullah bin Sa'id al-Makburi, dan Yahya bin Sa'id al-Qattan telah mendhaifkan Abdullah bin Sa'id al-Makburi dalam isu hadis ini. Waqtalafa, lalu telah berbeza pendapat ahli ilmu alaman ke atas siapa sebenarnya Jumaat menjadi wajib. Faqala ba'duhum, sebahagian para ulama berkata, tajibul Jum'ah, wajib Jumaat ke atas orang yang boleh balik ke rumahnya sebelum malam. Wa qala ba'duhum, sebahagian lagi berkata, tidak wajib Jum'ah kecuali ke atas orang yang mendengar azan. Mendengar azan maksudnya masjid ataupun tempat solat Jumaat ada dalam kawasan dia. Ada dalam kawasan dia. Sebab mendengar azan tu subjektif. Lalu maksud mendengar azan bahawa tempat solat Jumaat ada dalam kawasan dia, ada dalam bandar dia, ada dalam pada waktu itu tempat tinggal dia. Dan inilah pandangan yang dipegang oleh Syafi'i, Ahmad dan juga Ishaq. Dan zaman kita pada waktu itu, kalau kita lihat dekat contoh Seksyen 13 sahaja, Seksyen 13 ada 3 tempat solat Jumaat. Dekat MSU ada, dekat Surau Al-Munawwarah ada, dekat Masjid Al-Ikhlas ada. Maka itu baru satu seksyen. Dan tempat yang lain pada waktu itu solat Jumaat semuanya berdekatan. Maka pada waktu itu wajib untuk lelaki yang pada waktu itu bukan musafir menunaikan solat fardu Jumaat. Allahumma salli ala, kadangkala disebabkan terlalu lama COVID, MCO, PKP dan sebagainya, ada sebahagian orang, moga Allah berikan kebaikan, pada waktu itu dah mula rasa pada waktu itu mengambil ringan tentang solat Jumaat, dan itu tak sepatutnya berlaku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan setiap daripada kita mengambil berat untuk menunaikan bukan sekadar fardu Jumaat, tapi solat-solat fardu yang lain. Riwayat yang ke-511, maka kata Imam Tirmizi, sami'tu, aku telah mendengar Ahmad bin Hassan berkata, kami telah berada di sisi Imam Ahmad bin Hanbal. Fadzakaru, maka telah diceritakan di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal, ala man tajibul Jum'ah, perbincangan tentang siapakah yang wajib untuk datang Jumaat. Falam yadhkur Ahmadu, dan Imam Ahmad tidak menyebutkan berkenaan isu ini daripada Nabi SAW syai'an, suatu hadis pun. Kemudian berkatalah Ahmad bin Hassan, guru Imam Tirmizi, fakultu, maka aku pun berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ada sebuah hadis yang aku dengar daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAW. Maka Imam Ahmad bin Hanbal terkejut dan berkata, anin Nabi, adakah ada hadis daripada Nabi SAW? Maka berkatalah Ahmad bin Hassan, naam, ya benar. Maka maka Ahmad bin Hassan mula menukilkan sanadnya. Beliau berkata, wa bi ilahi qala hadatsana Hajjaj bin Nusair qala hadatsana Mu'arik bin Abbad an Abdullah bin Sa'id al-Makburi an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ahmad bin Hassan mula menyebut sanad yang kita baca tadi, dan kemudian beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jumu'atu, wajib Jumaat, ala man awahu al-lailu ila ahli, ke atas orang yang boleh kembali ke rumahnya sebelum malam menjelma. Faghadiba, maka marahlah Imam Ahmad bin Hanbal terhadap Ahmad bin Husain, waqala, dan berkata, istaghfir rabbak, mintalah keampunan Allah, mintalah keampunan Allah. Wa innama, dan hanya senya Imam Ahmad bin Hanbal marah dan mengungkapkan perkara tersebut li'annahu lam ya'un, kerana Imam bin Ahmad bin Hanbal tidak mengira hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang telah diriwayatkan oleh siapa nama perawi tadi, oleh Yahya bin oleh Abdullah bin Sa'id al-Makburi sebagai hadis yang diterima. Wa dha'afahu, dan Imam Ahmad bin Hanbal telah mendhaifkan Abdullah bin Sa'id al-Makburi tadi lihali isnadih, kerana sanadnya. Maka ini adalah riwayat yang pada waktu itu lemah yang kita telah lihat Imam Tirmizi kongsikan tadi. Bab yang ke-9 berkenaan tentang solat Jumaat. Kata Imam Tirmizi, babu ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan tentang bilakah waktu solat Jumaat. Lihat kepada Arafah. Maka di sisi majoriti para ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas dan juga Imam Syafi'i, maka waktu solat Jumaat adalah waktu solat Zuhur.
Bila masuknya zuhur, maka itulah waktu solat Jumaat. Ada pandangan watasihu dan sahih di sisi Imam Ahmad bin Hanbal pada waktu itu qabla zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Ini pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, solat Jumaat boleh dibuat sebelum waktu zuhur. Dalam salah satu qaul beliau, dalam salah satu pandangan beliau, sebelum solat zuhur boleh pada waktu itu menunaikan solat fardu Jumaat. Ini pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi majoriti para ulama sebut waktu solat Jumaat adalah waktu zuhur. Hadis yang ke-512, wa bihi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Surayj bin Nu'man qala hadatsana Fulayh bin Sulaiman an Uthman bin Abdurrahman at-Taimi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yusallil jum'ah, baginda menunaikan salat fardu Jumaat, hina, ketika tamilu syamsu, matahari tergelincir daripada menegak. Maksudnya bila masuk dia waktu zuhur, kerana bila istiwa maka tak boleh solat. Bila tergelincir dia sedikit, maka pada waktu itu dah masuk waktu zuhur. Maka daripada hadis ini menunjukkan waktu solat Jumaat adalah waktu solat zuhur. Tak boleh solat Jumaat sebelum daripada masuknya waktu zuhur. Itulah pandangan majoriti para ulama. Kata Imam Tirmizi, wa bi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Musa qala hadatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala hadatsana Fulayh bin Sulaiman an Uthman bin Abdurrahman at-Taimi an Anas radhiyallahu taala anhu nahwa. Wa fil babi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat yang lebih kurang sama maknanya daripada Salamah bin Aqwa, Jabir bin Abdullah, Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Anas radhiyallahu taala anhu adalah hadis yang hasan sahih. Wa huwa alladhi, dan hadis inilah yang menjadi ajma'a, kesepakatan ijma' alaihi, ke atas hadis ini, aktsaru ahli ilmi, majoriti ilmuan, anna, bahawa sesungguhnya waktu solat Jumaat adalah apabila tergelincir matahari, sama seperti waktu zuhur. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahway. Wara'a, dan ada sebahagian daripada para ulama berpandangan bahawa sesungguhnya waktu solat Jumaat, idza sulliyat, boleh apabila ditunaikan solat qabla zawal, sebelum daripada masuknya waktu zuhur, sebelum daripada tergelincirnya matahari, annaha tajuzu aidan, ianya adalah boleh. Wa qala Ahmad, lalu berkata Imam Ahmad, wa man sallaha, dan barang siapa yang menunaikan solat Jumaat qabla zawal, sebelum tergelincirnya matahari, sebelum masuknya waktu zuhur, fa innahu lam yara alaihi adah, maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak perlu untuk ulang balik. Maka ini adalah pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, namun majoriti para ulama kata kena tunggu zuhur baru boleh solat Jumaat. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Bab yang ke-10 berkenaan tentang solat Jumaat. Babu maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan al-khutbati 'alal mimbar, sunnah untuk menyampaikan khutbah di atas mimbar. Sunat untuk menyampaikan khutbah di atas mimbar. Okey. Riwayat 513. Wa bi ilayhi qala hadatsana Abu Hafsin Amr bin Ali al-Fallas qala hadatsana Uthman bin Umar wa Yahya bin Katsir Abu Ghassan al-Anbari qala hadatsana Muadz bin al-Ala an-Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaktubu, pernah berkhutbah, ila jiz'in, pada waktu itu sambil memegang terhadap satu pelepah tamak. Nabi berkhutbah sambil memegang pelepah tamak. Falamma takhadal mimbar, ketika mana telah dibuat mimbar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanna, maka menangis teresak-esak, al-jiz'u, pelepah tamak tadi, sebab Nabi dah tak gunakan dia. Hatta atahu, maka Nabi SAW turun daripada mimbar, Nabi pergi kepada pelepah tamar yang menangis tadi. Faltazamah, maka Nabi peluk dia. Fasakana, maka tenang dan diamlah pelepah tamar tadi. Maka kita boleh lihat kepada Arafah. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lihat Arafah pada baris yang ke-2, 4, 6. Jumpa tak? Baris yang ke-6.
Baris yang keenam mula-mula sebut al-khutbatu 'alal mimbari masnunah. Khutbah di atas mimbar adalah sunat. Tapi kalaulah tak ada mimbar, maka boleh khutbah di mana-mana. Di atas tanah, di atas batu dan sebagainya. Kemudian berkenaan tentang pelepah tamak. Baris yang sama, annal jiza' insyaqqa. Ada riwayat yang menyebut pada waktu itu pelepah tamak tersebut kemudian harinya pada waktu itu telah patah. Wa fi thalathati riwayat qawiyah annahu dufina inda wad'il mimbar. Pelepah tamar tadi telah ditanam di bawah mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ada beberapa lagi pandangan-pandangan yang lain. Kemudian kalau kita lihat bawah itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada juga yang mengatakan pelepah tamar tadi telah digunakan untuk menjadi tiang-tiang Masjid Nabawi dan sebagainya. Maka ini adalah pandangan-pandangan daripada riwayat-riwayat yang ada berkenaan tentang pelepah tamar. Maka Nabi peluk dia sampailah pada waktu itu dia berhenti menangis. Padahal bukan Nabi pergi jauh pun, Nabi sekadar berpindah ke mimbar, tapi kerana sayangnya pelepah tamar tadi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Anas, Jabir, Sahal bin Sa'ad, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas, Ummu Salamah radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Umar adalah hadis yang hasan gharib sahih. Sementara itu perawi yang bernama Mu'adz bin Ala, beliau adalah Basri, adik-beradik dengan perawi yang lain bernama Abu Amr ibnul Ala rahimahumullahu ta'ala. Bab yang ke-11 masih lagi berkenaan tentang solat Jumaat. Kata Imam Tirmizi, babu ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang fil julusi, berkenaan tentang duduk di antara dua khutbah. Sunnah di antara dua khutbah untuk duduk. Lihat kepada Arafah, al-julusu bainal khutbatain, duduk di antara dua khutbah hukumnya adalah sunat di sisi Imam Abu Hanifah, dan ianya pada waktu itu adalah syarat di sisi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Riwayat yang ke-514 berkenaan tentang duduk di antara dua khutbah. Wa bi ilaihi qala hadatsana Humaid bin Mas'adat al-Basri qala hadatsana Khalid bin al-Harith qala hadatsana Ubaidullah bin Umar an-Nafi' an ibni Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu, sering memberi khutbah yaumal jum'ah, pada hari Jumaat. Thumma yajlis, kemudian Nabi akan duduk di antara dua khutbah. Thumma yakum, kemudian Nabi akan berdiri semula. Fayaktubu, dan menyambung khutbah yang kedua. Qala, berkata Abdullah bin Umar, mithla ma yaf'aluna al-yawm, sama seperti yang manusia lakukan pada hari ini, iaitu duduk di antara dua khutbah. Berkata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat yang lain yang lebih kurang sama daripada sahabat yang lain seperti Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Umar yang baru kita baca adalah hadis yang hasan sahih, dan inilah yang dipegang oleh para ulama, bahawa perlu dipisahkan di antara dua khutbah dengan duduk seketika, bijulusin, dengan duduk. Bab yang ke-12 masih lagi berkenaan tentang solat Jumaat. Babu ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang fi qisadil khutbah, bahawa sunnah untuk memendekkan khutbah. Khutbah sunnah pendek. Riwayat 515. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah wa Hannadun qala hadatsana Abul Ahwas an Simak bin Harbin an Jabir bin Samurah, daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kuntu usalli, aku pernah salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kana salatuhu, maka adalah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam qasda, pertengahan, maksudnya tak panjang tak pendek. Wa khutbatuhu, dan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam qasda, pun adalah pertengahan, tidak panjang dan tidak pendek. Bab yang kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat yang lebih kurang sama daripada Ammar bin Yasir, Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Jabir bin Samurah adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-13 Imam Tirmizi membawakan tajuk babu ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang fil qiraah, berkenaan tentang bacaan di atas mimbar. Perlu membaca Al-Quran di atas mimbar. Safi.
Nanti kemudian call balik. Wabi ilaihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Riwayat 522. Minta maaf, mana? Riwayat mana tadi? 516. Berkenaan tentang membaca ayat Al-Quran sewaktu di atas mimbar. Wabi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Atha' an Safwan bin Ya'la bin Umayyah an abihi radhiyallahu taala anhu. Daripada Ya'la bin Umayyah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran sewaktu di atas mimbar. Nabi membaca ayat wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Maksudnya Nabi baca ayat Al-Quran ketika mana berkhutbah di atas mimbar. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat yang lebih kurang sama daripada Abu Hurairah, Jabir bin Samurah. Berkata Imam Tirmizi, hadis Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu yang baru kita baca tadi adalah hadis hasan gharib sahih, dan wahwa hadis Ibnu Uyainah, dan ianya adalah hadis riwayat Ibnu Uyainah rahimahullahu taala. Dan kata Imam Tirmizi, berdasarkan riwayat seperti ini telah memilih sebahagian daripada ahli ilmu bahawa perlu imam membaca sewaktu dalam khutbah beberapa ayat daripada Al-Quran. Berkata Imam Syafi'i, apabila imam ketika mana berkhutbah langsung tidak membaca satu ayat pun daripada Al-Quran, a'adal khutbah, maka khutbah perlu diulang. Maka perlu membaca sekurang-kurangnya satu ayat di dalam khutbah. Bab yang ke-14 berkenaan tentang makmum perlulah menghadap imam sewaktu khutbah. Itu sunat. Sunnahnya ketika mana dalam khutbah bukan pandang kiblat tetapi menghadap ke arah imam. Maka bab yang ke-14, bab pada hadis dan riwayat berkenaan istiqbalil imam, jemaah perlu menghadap imam idza khataba, apabila imam menyampaikan khutbah. Lihat kepada Sahara. Okey, pada baris yang terakhir berkata Allama Ibrahim Al-Halabi di dalam kitab beliau Syarhul Maniyah, wa yustahabbu lil qaum, dan disunnahkan untuk para jemaah untuk menghadap kepada imam sewaktu imam menyampaikan khutbah. Sunnahnya begitu. Zaman Nabi, para sahabat akan lihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi berkhutbah. Kemudian beliau berkata, lakinir rasam, akan tetapi telah menjadi kebiasaan pada zaman kita bahawa para jemaah dan manusia menghadap ke arah kiblah kerana kesukaran untuk meluruskan saf kerana terlalu ramainya jemaah, likasratiz ziham. Tapi yang sunnahnya waktu khutbah bukan menghadap kiblat, bukan pandang bawah, tapi ketika mana khutbah sunnah untuk menghadap imam. Apakah dalilnya? Riwayat 517. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ambad bin Yaqub al-Kufi qala hadatsana Muhammad bin al-Fasl bin Atiyah an Mansur an Ibrahim an Al-Aqamah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza stawa, apabila telah berada di atas mimbar, istaqbalnahu, maka kami para sahabat akan menghadap kepada baginda biwujuhina, dengan wajah-wajah kami. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat yang lebih kurang sama daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan hadis Mansur kami tidak mengetahuinya kecuali daripada hadis Muhammad bin Fadl bin Atiyah. Dan Muhammad bin Fadl bin Atiyah adalah dhaif, zahibul hadis, maksudnya ingatannya tidak kuat di sisi para ulama hadis. Muka surat 313. Dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka. Pada waktu itu mereka berkata, yastahibbun, sunnah untuk menghadap ke arah imam ketika mana imam menyampaikan khutbah. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahway. Berkata Imam Tirmizi, wala yasihu, dan tiada yang sahih di dalam tajuk ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu riwayat pun. Bab yang ke-15 berkenaan tentang, kata Imam Tirmizi, bab pada hadis dan riwayat berkenaan ar-rak'ataini, menunaikan 2 rakaat ketika mana seseorang itu datang ke masjid, wal imamu yaktub, dan imam sedang menyampaikan khutbah. Maka ketika mana imam menyampaikan khutbah, adakah perlu duduk ataupun perlu tunaikan 2 rakaat solat? Maka lihat kepada Arafah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkata Imam Abu Hanifah, jumpa tak? Baris yang pertama gariskan. Berkata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik,
barang siapa yang datang sewaktu imam sedang berkhutbah, maka hendaklah dia duduk dan tak boleh menunaikan apa-apa solat hatta tahiyatul masjid, qabliyah dan sebagainya. Sementara itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad berkata sunat untuk menunaikan tahiyatul masjid walaupun ketika mana imam sedang menyampaikan khutbah. Apakah dalil untuk mazhab Syafi'i? Riwayat 518. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Hammad bin Zaid an Amr bin Dinar an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub, sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah yaumal Jumaah, pada hari Jumaat. Idza jaa, tiba-tiba telah datang rajulun, seorang lelaki. Siapakah nama sahabat ini? Lihat kepada Arafah baris yang ketiga. Nama beliau adalah Salik bin Hadbah Al-Ghatfani radhiyallahu anhu. Salik bin Hadbah Al-Ghatfani. Maka datang Salik bin Hadbah Al-Ghatfani. Maka Nabi SAW dalam khutbah Nabi bertanya, "As-sallaita, adakah engkau telah salat?" Qala la, maka sahabat ini menjawab, "Belum wahai Rasulullah." Maka sabda Nabi, "Fakum, maka bangun, farka, tunaikanlah solat." Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 519, muka surat 314. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Abi Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Muhammad bin Ajlan an Iyad bin Abdullah bin Abi Sarhin anna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, pernah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dakhala yaumal Jum'ah, telah masuk ke masjid pada hari Jumaat. Wa Marwan, dan penguasa Madinah yang bernama Marwan bin Hakam pada waktu itu yaktub, sedang menyampaikan khutbah. Faqama, maka Abu Sa'id Al-Khudri sahabat Nabi, dia berdiri dan menunaikan solat. Faja al-Haras, maka datanglah pengawal-pengawal Marwan bin Hakam, liyujlisuh, cuba untuk menyuruhnya duduk. Fa'aba, maka Abu Sa'id Al-Khudri enggan, hatta salla, sehinggalah beliau selesai solat. Falamman sarafa, apabila telah selesai solat fardu Jumaat, atainahu, maka kata perawi, kami pun datang berjumpa dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Fakulna, lalu kami berkata, rahimakallah, semoga Allah merahmati tuan. In kadu la yaqa'u bik, hampir-hampir mereka pada waktu itu ingin menyakiti kamu. Faqala, maka berkata Abu Sa'id Al-Khudri, ma kuntu li'atrukahuma, sama sekali aku tidak akan tinggalkan 2 rakaat setelah daripada aku melihat Nabi SAW melakukannya. Maksudnya Nabi pernah suruh ada sahabat untuk solat walaupun ketika mana sedang khutbah. Thumma dzakara, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahawa sesungguhnya seorang lelaki telah masuk pada hari Jumaat fi hayatin bazzah, pada pakaian yang pada waktu itu sangat teruk. Bazzah, dia pakaian orang susah, pakaian yang sangat teruk. Dan pada waktu itu Nabi SAW sedang berkhutbah pada hari Jumaat. Fa'amarahu, maka Nabi SAW memerintahkan lelaki itu untuk menunaikan solat. Fasalla rak'atain, maka lelaki tersebut telah menunaikan solat 2 rakaat. Wan Nabi SAW yaktub, dalam keadaan Nabi SAW sedang berkhutbah. Maka ini dalil untuk Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Berkata Ibnu Abi Umar, adalah Sufyan bin Uyainah akan menunaikan solat 2 rakaat apabila beliau datang dalam keadaan imam sedang berkhutbah. Wa ya'muru bih, dan Sufyan bin Uyainah menyuruh kami anak murid beliau untuk melakukan perkara tersebut. Wa kana Abu Abdurrahman Al-Mukri'u yarahu, dan pernah Abu Abdurrahman Al-Mukri melihat perbuatan Sufyan bin Uyainah. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, dan aku telah mendengar Ibnu Abi Umar berkata Sufyan bin Uyainah adalah Muhammad bin Ajlan, seorang yang thiqah, lagi dipercayai di dalam periwayatan hadis. Wa fil babi, kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat yang lebih kurang sama daripada Jabir, Abu Hurairah, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang baru kita baca tadi adalah hadis hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu, dan inilah pandangan Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq rahimahumullahu ta'ala. Ketika mana imam sedang berkhutbah pada hari Jumaat, kalaulah baru sampai, maka tunaikanlah 2 rakaat solat.
Dan sebahagian daripada para ulama berkata, idza dakhala, apabila seseorang itu masuk ke masjid dalam keadaan imam sedang berkhutbah, fa innahu yajlis, maka hendaklah dia duduk, wala yusalli, dan janganlah menunaikan solat. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, para ulama Kufah, termasuklah Imam Abu Hanifah. Namun kata Imam Tirmizi, pandangan yang pertama iaitu perlu untuk menunaikan solat 2 rakaat tahiyatul masjid dan qabliyah sebelum duduk ketika mana imam berkhutbah. Kata Imam Tirmizi, pandangan yang pertama lebih sahih. Kata Imam Tirmizi, wa bi ilai qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana al-Ala ibn Khalid al-Qurashi qala ra'aitu al-Hasan al-Basri dakhala al-masjid. Kata Ala bin Khalid al-Qurashi, aku telah melihat Hasan al-Basri masuk ke masjid pada hari Jumaat dalam keadaan imam sedang menyampaikan khutbah. Fa shalla rak'atain, maka beliau telah menunaikan solat 2 rakaat kemudian baru duduk. Innama fa'ala al-Hasanu, sesungguhnya Hasan Basri melakukan perkara tersebut mengikuti sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa rawa, dan beliau iaitu Hasan al-Basri meriwayatkan hadis daripada Jabir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hadis ini. Bab yang ke-16 kata Imam Tirmizi, bab majaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan tentang makruh berkata-kata dalam keadaan imam sedang berkhutbah. Makruh ketika mana imam sedang berkhutbah pada waktu itu berkata-kata. Riwayat 520. Wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laits bin Sa'd an Uqail an Az-Zuhri an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang berkata-kata yaumal jum'ah, pada hari Jumaat, wal imamu yaktub, dalam keadaan imam sedang berkhutbah, walaupun perkataan ansit, diam, faqad lagha, maka telah sia-sialah pahala khutbah dia. Maka ketika mana imam sedang berkhutbah, maka pada waktu itu tidak boleh berkata sebarang perkataan. Tak boleh, kena diam, walaupun nak tegur orang lain. Sebab itu kata para ulama, kalaulah pada waktu itu nak menegur orang lain, maka tegurlah dengan isyarat. Nak suruh orang lain diam, maka tegur dengan isyarat. Jangan berkata apa-apa sewaktu imam berkhutbah. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat yang lebih kurang sama daripada Abdullah bin Abi Aufa, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah yang baru kita baca adalah hadis yang hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu, mereka mengatakan makruh untuk seseorang itu berkata-kata wal imamu yaktub, dalam keadaan imam sedang menyampaikan khutbah. Faqalu, mereka berkata, in takallama ghairuhu, jika ada orang lain bercakap, fala yunkir alaihi, maka janganlah pada waktu itu membantah perbuatan mereka, illa bil isyarah, kecuali dengan isyarat. Nak tegur dengan isyarat. Tegur, apa maksudnya, bagi isyarat. Pada waktu tu tepuk belakang dia ke, pada waktu itu bagi isyarat kepada dia, tapi jangan berkata-kata. Kata para ulama, waqtalafu, dan para ulama berbeza pendapat berkenaan tentang menjawab salam ketika mana imam sedang berkhutbah, wa tashmitil atis, dan mendoakan untuk orang yang bersin ketika mana imam sedang berkhutbah. Maka mengatakan boleh sebahagian daripada ahli ilmu berkenaan tentang menjawab salam dan mendoakan orang yang bersin sewaktu imam berkhutbah. Dan inilah pandangan Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahway. Wa kariha, dan sebahagian yang lain mengatakan makruh daripada kalangan tabi'in dan selain mereka perkara tersebut, dan itulah pandangan Imam Syafi'i. Ketika mana imam khutbah, maka jangan jawab salam, jangan pada waktu itu mengucapkan yarhamkallah untuk orang yang bersin, kerana itu adalah benda yang makruh sewaktu imam berkhutbah. Bab yang ke-17 berkenaan tentang makruh untuk melangkah manusia pada hari Jumaat. At-takhatti, melangkah manusia pada hari Jumaat, hukumnya adalah makruh, kecuali lihat kepada syayakha. Lihat kepada syayakha. Okey. Maka lihat al-wa'idu fi haqqi man yatakhatta riqaban nas. Hadis ini adalah amaran untuk orang yang melangkah bahu manusia dalam keadaan tidak ada kekosongan tempat pada saf depan. Kalau tak ada kekosongan, langkah-langkah, maka pada waktu itu makruh. Nak duduk depan, datang awal. Jangan melangkah bahu manusia. Namun kata para ulama, adapun kalaulah memang betul-betul ada kekosongan pada saf depan,
maka hukum melangkah bahu manusia pada waktu itu adalah boleh dengan syarat ada kekosongan, dan yang kedua la yu'zi ahada, dia tidak menyakiti sesiapa. Tidak boleh melangkah-langkah bahu manusia, sebab itu disebut sebagai makruh di sini. Riwayat 529 berkenaan tentang makruh melangkah bahu manusia. Wa bi ilahi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Rishdid bin Sa'd an Zabban bin Faid an Salih bin Mu'adz bin Anas al-Juhani an abihi radhiyallahu taala anhu. Daripada Mu'az bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man takhatta, barang siapa yang melangkah-langkah bahu manusia yaumal jum'ah, pada hari Jumaat, utukhidha, akan dibinakan untuknya jisran, jambatan ila jahannam, menuju ke syurga. Orang yang melangkah bahu manusia seolah-olah dia sedang membina untuk dirinya jambatan ke neraka. Jambatan ke neraka. Sebab perbuatan tersebut tak disukai oleh Nabi SAW. Maka kata para ulama, boleh melangkah dengan dua syarat. Memang betul-betul ada kekosongan pada saf yang depan, dan yang kedua pada waktu itu tidak menyakiti sesiapa. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jabir bin Abdullah, berkata Imam Tirmizi, hadis Sahal bin Mu'az bin Anas al-Juhani adalah hadis yang gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada hadis Rishdin bin Sa'ad, dan beramal atas hadis ini di sisi ahli ilmu. Mereka mengatakan makruh untuk seseorang itu melangkah bahu manusia pada hari Jumaat. Wasyaddadu, dan majoriti para ulama berkeras dalam perkara ini. Tidak boleh melangkah bahu manusia. Waqad takallama, dan telah berbicara sebahagian ahli ilmu berkenaan tentang perawi yang bernama Rishdin bin Sa'ad, dan sebahagian daripadanya mendaifkan beliau daripada sudut hafalannya. Bab yang ke-18 berkenaan tentang makruhnya ihtiba dalam keadaan imam sedang berkhutbah. Babu maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang fi karahiyatil ihtiba, berkenaan makruhnya ihtiba sewaktu khutbah. Ihtiba ni sunnah. Apakah ihtiba? Ihtiba, lihat kepada Arafah, apakah ihtiba? Maka baris yang kedua Arafah, an yada'a al-yatayhi 'alal ard, meletakkan punggung di tanah. Ini ihtiba, meletakkan punggung di tanah, dan kemudian mengambil kain serban ataupun apa-apa kain dan mengikat daripada belakang dan ikatkan kat lutut. Maka itu ihtiba, itu sunnah. Ataupun kalaulah nak ihtiba dengan tangan pun sunnah. Yang makruhnya adalah iqa'. Iqa' duduk macam ni juga, tetapi tangan ini diletakkan atas tanah. Itu iqa'. Iqa' makruh. Tapi walaupun ihtiba ni sunnah, tetapi pada hari Jumaat makruh. Kenapa makruh? Maka lihat kepada Arafah baris yang pertama, manatul karahati khaufan naum. Sebab makruh adalah kerana dia khawatiri tertidur waktu khutbah. Maka sebab itu makruh. Dan kemudian lihat pula kepada Sahara baris yang kedua, antara sebab ianya makruh adalah fatabdu auratah, khawatir akan terbuka aurat. Maka pada waktu itu antara dua sebab dikatakan makruh. Kalaulah tak ada kedua-dua sebab ini, maka tak mengapa. Kerana ihtiba adalah sunnah. Riwayat yang ke-522. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Humaid ar-Razi wal Abbas bin Muhammad ad-Duri qala hadatsana Abu Abdurrahman al-Mukri an Sa'id bin Abi Ayyub qala hadatsani Abu Marhum an Salih bin Mu'az an abihi radhiyallahu taala anhu, daripada Mu'az radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, telah melarang, anil hubwah, daripada ihtiba pada hari Jumaat. Wal imamu yakhtub, dalam keadaan imam sedang menyampaikan khutbah. Berkata Imam Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis yang hasan, sementara perawi yang bernama Abu Marhum namanya adalah Abdul Rahim bin Maimun. Wa qad kariha, dan sungguh telah mengatakan makruh sebahagian daripada ahli ilmu al-hubwah, perbuatan ihtiba pada hari Jumaat. Wal imamu yakhtub, dalam keadaan imam sedang menyampaikan khutbah. Kamu faham tak cara duduk ihtiba macam mana? Faham ke tak faham? Iqa' tahu iqa'. Sama macam ihtiba, cuma ihtiba tangan tu letak pada lutut. Adapun iqa' tangan letak pada tanah. Letak pada tanah. Itu beza iqa' dengan ihtiba. Dan ada beberapa pandangan yang lain.
Warakhasa, dan mengatakan boleh untuk ihtiba sebahagian daripada para ulama, antara mereka Abdullah bin Umar dan selainnya. Dan inilah pandangan Imam Ahmad dan Imam Ishaq, la yarayan, mereka mengatakan tidak mengapa untuk melakukan ihtiba dalam keadaan imam sedang menyampaikan khutbah. Bab yang ke-19, dah sampai belum kenderaan? Belum. Bab yang ke-19, kata Imam Tirmizi membawakan hadis babu majaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan tentang makruhnya mengangkat tangan di atas mimbar. Dalam ketika mana khutbah, makruh pada waktu itu nak menggunakan tangan yang banyak. Lihat ke sana, lihat ke sini, makruh. Cukup pada waktu itu dengan pergerakan tangan yang minimal. Maka riwayat yang ke-523, wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Husyaimun qala hadatsana Husainun qala sami'tu Umarah bin Ruwaibah wa Bishr bin Marwan yaktub. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka disebutkan di sini bahawa Bishr bin Marwan sedang menyampaikan khutbah. Farafa'a yadayhi fid du'a, dan pada waktu itu diangkat tangan dia untuk berdoa sewaktu khutbah. Maka berkatalah Umarah, qabbahallahu, semoga Allah memburukkan kedua tangan ini, hatainil yudayyataini al-qusayyirataini, kedua tangan yang kecil lagi pendek ini. Maka pada waktu itu mendoakan. Maka berkatalah Umarah bin Ruwaibah radhiyallahu anhu, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu berkhutbah, wa ma yazidu, dan tidaklah pergerakan tangan Nabi sewaktu berkhutbah melebihi an yaqula hakadha, tidak melebihi daripada sekadar menunjukkan isyarat dengan begini. Wa asyara, maka perawi pada waktu itu menunjukkan isyarah dengan jari telunjuk. Sekadar begini dia. Nabi SAW punya pergerakan, tak ada angkat tangan sewaktu berkhutbah dan sebagainya. Maka daripada hadis ini Imam Tirmizi menjadikan dalil makruh melakukan pergerakan yang tangan yang banyak untuk imam ketika menyampaikan khutbah. Maka dia pegang pada waktu itu tongkat, dan kalaulah nak bergerak hanya menggunakan jari telunjuk sahaja. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Kemudian pada bab yang ke-20 berkenaan tentang azan pada hari Jumaat, yang ini kita sambung esok pagi insya-Allah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru yang bersama, insya-Allah kita jumpa jam 6 petang nanti dalam pembacaan kitab Mahsyar insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi